Sebanyak 77 buah sekolah rendah dan menengah dalam daerah Papar, Beaufort dan Kuala Penyu ditutup bermula esok berikutan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU tidak sihat di 3 daerah berkenaan. Laporan lanjut bersama wartawan Salih Jikri di Sekolah Kebangsaan Bin Suluk Membakut. Terima kasih rakan penyampai di studio berita RTM Kota Kinabalu. Sekarang ni saya berada di Sekolah Kebangsaan Bin Suluk dan seperti yang anda sedia maklum, sejak belakangan ini cuaca di negeri Sabah dicemari dengan jerebu, ekoran kebakaran hutan dan belukar di beberapa kawasan di negeri Sabah ini, termasuklah di Beaufort dan juga di Membakut dan di sekitarnya. Dan antara yang terjejas ialah sekolah-sekolah. Jadi bersama dengan saya ketika ini ialah Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, iaitu Puan Maimunah Haji Suhaibul, yang akan berkongsi dengan kita bagaimana dengan situasi ataupun status sekolah-sekolah di Sabah setakat ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Baik Puan, bagaimana keadaan ataupun situasi sekolah-sekolah dan keadaan jerebu ketika ini? Okey, buat masa ini di daerah Beaufort, sekitar daerah Papar, iaitu di kawasan zon Bengawan dan juga di daerah Kuala Penyu terlibat teruk dengan keadaan jerebu. Jadi apabila jerebu ini tinggi, indeks pencemaran udara itu tinggi, yang kita difahamkan semalam dalam 279 bacaan semalam daripada Jabatan Alam Sekitar, maka ini adalah merupakan satu indeks yang kita kategorikan sebagai tidak sihat. Tidak sihat, dan dalam satu perkeliling Kementerian Pendidikan iaitu bilangan 17/2013 ada mengatakan bahawa apabila indeks pencemaran udara ini sudah melebihi daripada 200, kita perlu menutup sekolah-sekolah yang terlibat. Jadi untuk 3 daerah ini ada 17 buah sekolah menengah yang terlibat dan juga 60 buah sekolah rendah yang terlibat di 3 daerah yang saya sebutkan tadi. Jadi sekolah-sekolah ini kita nasihatkan untuk ditutup pada keesokan harinya, dan saya dinasihatkan oleh pegawai daripada Jabatan Alam Sekitar, mereka akan memantau dalam tempoh 2 hari. So besok hari Isnin, kalau cuaca keadaan bertambah baik, mungkin pelajar boleh bersekolah pada hari Selasa. Jadi penutupan sekolah ini melibatkan 3 daerah seperti yang saya sebut tadi, 17 buah sekolah menengah dengan 60 buah sekolah rendah. Dari segi bilangan murid yang terlibat, keseluruhan 21,013 orang, sekolah menengah 9,365, sekolah rendah 11,648 orang murid yang terlibat. Jadi Puan, 3 daerah tersebut membabitkan daerah-daerah mana? Daerah Papar di zon Bengawan. Kita tadi lalu di zon Bengawan tu kita nampak api asap masih lagi keluar, terbakarnya belukar, hutan dan juga tanah gambut di persekitaran itu. Zon Bengawan ada 10 buah sekolah terlibat, sekolah menengah 3, sekolah rendah ada 7 buah. Dan seterusnya di Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort lah yang terjejas. Banyak sekolah terlibat, iaitu 53 buah sekolah, 11 sekolah menengah, sekolah rendah 42 buah. Dan di sekitar daerah Kuala Penyu, iaitu 14 buah sekolah, sekolah menengah 3, sekolah rendah ada 11 buah. Okey, jadi saya menasihatkan kepada anak-anak kita yang walaupun mereka besok tak datang sekolah, tetapi pelajar-pelajar ini, murid-murid ini sepatutnya berada di kawasan rumah, dalam rumah, tidak berkeliaran di luar lah, sebab yang tercemar ini adalah di luar udara di sekitar kita ni. Terima kasih Puan. Baiklah, itulah dia pengumuman yang telah dibuat oleh Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, Puan Maimunah Haji Suhaibul, berkenaan dengan penutupan sekolah-sekolah di 3 buah daerah terbabit. Setakat ini dahulu, kembali bersama rakan penyampai Zima di studio berita RTM Kota Kinabalu. Silakan.
Dalam perkembangan berkaitan, daerah kecil Membakut, Bongawan dan Beaufort antara kawasan yang terjejas akibat jerebu. Setakat pukul 1 tengah hari tadi, indeks pencemaran udara IPU di kawasan tersebut ialah 164 dalam kategori tidak sihat dan dijangka terus meningkat petang dan malam ini. Menurut rekod Jabatan Bomba dan Penyelamat, kes kebakaran hutan yang dilaporkan berlaku di daerah-daerah terlibat menyebabkan kualiti udara semakin menurun. Di Beaufort, kawasan seluas 200 hektar atau 1.6% daripada 12,000 hektar hutan simpan Binsuluk terbakar. Manakala 133 kes kebakaran hutan juga berlaku di Papar yang menyebabkan asap merebak ke daerah lain. Tinjauan kru berita RTM di sepanjang jalan daerah terlibat mendapati jerebu menyebabkan jarak penglihatan berkurangan. Penduduk juga berada di dalam rumah dan mengelak melakukan aktiviti luar. Fenomena El Nino yang melanda negeri ini sejak 3 bulan lalu turut dirasai penduduk di utara Sabah iaitu Pitas. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Pitas, Datuk Bolkiah Ismail, setakat ini 62 kampung dilaporkan terjejas berikutan keadaan cuaca kering dan panas melampau. Keadaan ini turut mengakibatkan beberapa kawasan sumber air seperti telaga, air graviti dan sungai semakin cetek, malah ada yang telah kering. Pihak berkuasa tempatan juga telah diarahkan untuk membekalkan air bersih di kampung-kampung yang terjejas. Jadi kita telah mempertanggungjawabkan Majlis Daerah, Jabatan Kerja Raya dan pejabat daerah untuk memantau 62 kampung ini, dan kontraktor pun kita telah lantik yang melibatkan beberapa buah lori tangki yang beroperasi secara keseluruhannya untuk membantu 62 kampung yang terlibat. Tambahnya, operasi bekalan air berkenaan akan diteruskan selagi keadaan memerlukan. Dalam masa sama, para penduduk juga diharap dapat menjimatkan penggunaan air dan mengelak anak-anak terlalu terdedah dengan cuaca panas bagi mengelak strok haba. Daerah Pitas merupakan daerah paling teruk terjejas akibat El Nino daripada 23 daerah, dan daerah kecil di Sabah membabitkan lebih 360 buah kampung. Kejadian penculikan yang berlaku baru-baru ini, Pulau Ligitan sempurna, tidak memberi gambaran menyeluruh mengenai tahap keselamatan di Sabah. Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KKMM, Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Said Keruak berkata, keselamatan negeri ini terutamanya di kawasan pantai timur masih berada pada tahap diyakini. Menurut Datuk Saleh, kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom masih relevan dan perlu terus diperkasa dengan aset dan teknologi termasuk risikan. Eskom ini memang berkesan kalau kita lihat di segi statistiknya, di mana sebelum ini pun ada juga cubaan-cubaan ingin membuat penculikan tetapi dapat dibenteraskan. Hanya kerana berlaku kes seperti ini bukan berarti Eskom itu tidak berkesan. Datuk Saleh memberitahu media dalam sidang media di Kota Kinabalu selepas mengadakan mesyuarat bersama pengerusi-pengerusi komuniti Satu Malaysia Negeri Sabah. Sementara itu, penduduk Pantai Timur Sabah masih menaruh kepercayaan terhadap pasukan keselamatan dalam menjaga keselamatan di perairan negara. Pemantauan dan penguatkuasaan oleh pasukan keselamatan Eskom yang lebih kerap boleh menjamin kemasukan lebih ramai pelancong dengan tahap keselamatan yang ada sekarang. Kita berharap kes-kes penculikan seperti ini tidak akan berlaku lagi di masa-masa akan datang. Penculikan tidak akan berlaku lagi. Agar pihak Eskom untuk memetapkan lagi keselamatan. Dalam kejadian penculikan itu, 4 mangsa berumur 21 hingga 34 tahun adalah dari kumpulan 10 kru kapal tunda yang sedang dalam perjalanan balik dari Filipina ke Malaysia. 6 individu lain yang terdiri daripada warga Myanmar dan Indonesia dilepaskan penculik. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan bersama Mizah di Angkasa Polis. Silakan.